Mari kita mempelajari firman Tuhan di bawah kupa bertajuk Perintah Kasih. Kita boleh berkata bahawa pertengkaran seringkali timbul disebabkan gagal untuk memahami hati satu sama lain. Jika kita faham, maka semuanya akan dapat diterima dan difahami. Kerana kita tidak faham hati satu sama lain, kita selalu menghadapi kesalahfahaman. Ada bahagian seperti ini dalam buku yang pernah saya baca. Ada seorang budak lelaki berumur kira-kira 5 tahun menaiki kereta api dengan bapaknya. Budak itu menjerit, berteriak dan berjalan ke sana kemari, membuatkan semua orang di dalam kereta api tidak selesa. Bapaknya hanya duduk di sana, melihat anak itu dengan senyap. Orang di sekeliling semua berkerut tahi. Walaupun begitu, budak itu terus menjerit dan berlari, membuat bising di dalam kereta api. Jadi, orang mulai berbisik-bisik. Bukankah bapa itu sepatutnya mendiamkan dia? Tidakkah dia terlalu menyusahkan orang lain? Namun, bapa itu hanya memandang kosong terhadap anaknya yang berlari-lari dan menjerit. Tidak dapat menahan lagi. Salah seorang penumpang pergi kepada bapa itu dan memarahi dia sambil menunting jarinya. Tidakkah awak tahu etika awam? Bagaimana awak boleh biarkan anakmu seperti ini sampai semua penumpang di dalam kereta api tidak selesa? Buatlah anak itu berhenti menjerit. Namun, bapa itu hanya termenung dan melihat anaknya. Penumpang itu semakin marah dan meninggikan suaranya terhadap bapa itu. Penumpang lain yang memerhati di sebelah juga turut serta. Sebagai bapa, jika anakmu bising dan berlari seperti itu, bukankah awak harus mengawal dia? Kenapa tidak? Penumpang lain mendengar dan turut serta. Kemudian, bapa yang senyap itu mulai bercakap. Ibu kepada budak itu baru mati dalam kemalangan jalan raya. Selepas pengebumian hari ini, saya tak anak sekarang dalam perjalanan pulang ke kampung. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan kematian ibunya kepada dia. Jadi saya seperti ini. Anak ini tidak dapat bertenang selepas melihat ibunya mati. Jadi dia menjerit dan berlari seperti itu. Kemudian, penumpang-penumpang itu kembali ke tempat duduk mereka. Tidak lagi berasa susah hati tentang budak itu yang berlari-lari dan membiarkan dia sampai mereka tiba di kampung halaman. Seperti ini, kita cepat menghakimi sesuatu. Jika kita memahami dengan tepat sebab orang lain ada perbuatan seperti itu, maka semuanya dapat diampunkan, dipeluk dan difahami. Namun, apabila kita tidak memahami hati mereka, kita mengadu tentang ketidakselesaan, menjadi marah. Tak ada sikap yang mau mencabar orang lain. Semuanya dapat difahami apabila kita melihat isi hati satu sama lain. Terutamanya dalam iman kita, semua anak Sion berusaha untuk menempuh jalan iman, berharap boleh pergi ke syurga, berharap dapat mengamalkan kehendak Tuhan dan menerima banyak berkat syurga. Namun, dalam proses perjalanan,
Mungkin ada kalanya kita berasa sedikit tidak selesa disebabkan pendapat kita yang berbeza. Jadi hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah cerita dari buku yang saya baca dan catat secara ringkas. Biar saya baca. Ada satu hari, seorang isteri bertanya kepada suaminya, "Sayang, kenapa awak asyik biar aku menang walaupun awak tahu aku tak salah?" Lalu suami itu menjawab, "Awak isteriku, apa gunanya kalau aku kalahkan awak? Jika aku berlawan dengan awak dan menang, akhirnya aku akan hilang awak. Jika aku hilang awak, aku sama seperti hilang nyawaku." Beginilah jawapan suami yang selalu biar isterinya menang. Memang selalu ada pergaduhan suami isteri dalam banyak keluarga. Dalam pertikaian suami isteri, suami itu selalu pilih untuk mengalahkan diri. Saya berfikir bahawa kebanyakan suami di sini ialah pihak yang kalah apabila mereka pulang ke rumah. Hari ini, saudari-saudari yang ialah isteri, tolong lihatlah isi hati suami anda dan berfikir dengan baik-baik. Kenapa mereka kalah? Adakah kerana mereka kurang kuat atau tidak logik? Bukan. Kadangkala, hal-hal suami boleh mengecewakan isteri-isteri dan suami mungkin mendapati banyak aspek isteri mereka mengecewakan. Walaupun mereka berdua berasa kecewa, suami berfikir, "Jika aku melawan dan menang, bagaimanakah perasaan awak? Jadi, akhirnya aku akan kehilangan awak. Dan jika aku kehilangan awak, pertempuran ini hanyalah kerugian." Sebab itulah sering dikatakan bahawa suami ialah orang yang biasanya memilih untuk kalah dari mulanya. Ada beberapa ayat lagi tentang kehidupan seorang lelaki. Jika lelaki bergaduh dengan bos dan menang, mereka akan hilang kerja. Jika mereka bergaduh dengan pelanggan dan menang, mereka akan hilang peluang untuk menjana wang. Jika mereka bergaduh dengan isteri dan menang, mereka akan hilang keluarga dan anak-anak, serta akan berasa sepi. Ini sangat nyata. Ini ialah artikel yang sangat pendek, tetapi saya berfikir, rupanya itulah sebab kebanyakan suami pilih untuk kalah. Dalam setiap isi rumah, kebanyakan lelaki yang sudah berkahwin selalu berkata, "Isteri saya sedang menunggu, saya perlu cepat pulang," atau "saya perlu menepati masa." Sini juga tertulis bahawa seorang lelaki akan hilang kerja jika dia bergaduh dengan bos dan menang. Jadi, lebih baik jangan bergaduh. Dia pasti kalah dalam pertempuran itu. Sebab itulah ada pepatah lama, kalah adalah menang, bukan? Melarikan diri bukanlah taktik yang dicipta oleh penakut. Di sebalik perbuatan suami, ada satu niat yang lebih besar. Kerana buku itu tidak menulis tentang isteri, saya hanya membaca bahagian tentang suami. Kehidupan lelaki yang tidak kelihatan dikatakan adalah seperti itu. Di tempat kerja, mereka harus kalah dengan bos dan pelanggan. Apabila mereka pulang ke rumah, mereka harus kalah dengan isteri. Mereka memilih kehidupan yang harus kalah. Mereka terpaksa kalah. Kalau begitu, adakah pilihan suami ini salah? Sama sekali tidak. Kerana itulah kehidupan yang menang. Selepas membaca artikel itu, saya berfikir, bagaimanakah gereja kita? Di gereja, contohnya, jika ada pendapat yang berbeza antara pemegang gelaran dengan ahli, bagaimanakah pemegang gelaran itu harus melayani ahli? Jika perkara seperti ini juga berlaku di gereja, apabila pemegang gelaran itu mengalahkan ahli, dia akan hilang ahli itu. Satu roh yang lebih berharga daripada dunia
yang susah payah diselamatkan oleh Tuhan akhirnya akan hilang disebabkan kemenangan saya. Sebab itulah Tuhan memberi kita ajaran supaya kita bersabar dan saling mengasihi, iaitu perintah kasih. Apabila seseorang gagal memenuhi kewajipan atau bertindak secara tidak senonoh, kita cenderung mengkritik mereka dengan teruk. Namun, akhirnya kita akan hilang lebih banyak lagi. Melalui hari ini, marilah kita merenungi sekali lagi mengapa Tuhan memberi kita perintah kasih. Walau apapun, sama ada iman, Injil atau kehidupan keluarga, nampaknya kehidupan yang mengalah adalah baik. Marilah kita juga menjalani kehidupan yang saling mengalah di gereja. Apabila pendapat atau tawaan kita berbeza, pilihan ini ialah cara kehidupan yang paling bijak, bukan? Jika suami mengalahkan bosnya, dia akan hilang kerjanya pada hari itu. Banyak yang akan hilang. Banyak yang akan hilang akibat kemenangan saya sendiri. Sudah tentu kita harus mengalahkan syaitan. Namun dalam iman, saya berharap bahawa semua pemegang gelaran dan saudara-saudari akan sentiasa mengalah kepada ahli lain. Apabila kita bersikap seperti itu, barulah penginjilan kepada 8 bidang manusia di seluruh dunia dapat dicapai sepenuhnya. Bukan? Mari kita buka buku Yohanes bab 13. Mari kita lihat buku Yohanes bab 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, iaitu bagaimana sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahawa kamu adalah murid-muridku. Antara banyak perintah Tuhan kepada kita, ada perintah Paskah dan hari Sabat. Ada banyak perintah dalam perayaan Perjanjian Baru. Tetapi kita tidak boleh melupakan perintah untuk saling mengasihi. Sebab itulah Alkitab merekodkan lebih banyak tentang kasih daripada apa-apapun. Kenapa suami buat seperti itu? Kenapa sikap dan perangai dia sebegitu dalam kehidupan? Jika anda melihat dan memahami secara mendalam, selalunya ada sebab. Pada hari cuti, isteri ingin keluar dengan suami dan keluarga. Mungkin berkelah. Tetapi suami tidak mau bergerak dan hanya berkawan baik dengan sofa. Kalian, tolong fikirkan baik-baik. Dia sentiasa stres di tempat kerja. Betapa berat kerjanya dan betapa penatnya dia. Apabila dia pulang ke rumah, dia hanya mau berbaring dan rehat. Apabila dia mau berbaring, keluar lagi membuatkan dia berasa susah. Namun, nampaknya ada banyak suami yang sanggup memikul tanggungjawab demi isteri dan anak-anak mereka. Walau apapun, anda semua sangat hebat. Begitu juga dengan isteri-isteri. Daripada pandangan isteri, selepas kerja rumah sepanjang minggu, mereka mungkin ingin membawa suami dan anak-anak keluar untuk udara segar dan berehat pada hari cutinya. Kedua-dua suami dan isteri perlu sedikit mengalah untuk memahami hati dan kedudukan satu sama lain dengan lebih baik. Sebab itulah Tuhan berkata bahawa kasih bukan berat sebelah, tetapi apa? Dia berkata saling mengasihi. Suami kepada isteri dan isteri kepada suami, begitu juga antara adik-beradik. A kepada B dan B kepada A. Kita perlu berusaha untuk memahami pandangan satu sama lain dan melihat secara lebih mendalam. Penumpang itu mendapati bahawa anak itu menjerit dan berlari ke sana sini di dalam kereta api adalah kerana anak itu menyaksikan kematian ibunya.
Sebab itulah dia bersikap begitu. Jadi semua orang dapat faham. Jika kita saling memahami, kita menjadi kawan. Tetapi apakah yang berlaku jika kita salah faham? Kita menjadi musuh untuk masa yang lama. Di gereja, selalu ada saudara dari pelbagai jenis latar belakang dan saudari yang dibesarkan dalam keadaan yang berbeza. Semua orang berkumpul untuk membentuk satu komuniti, berkala dengan sungguh-sungguh untuk pergi ke syurga yang kekal, membantu satu sama lain, membimbing dari depan dan menolak dari belakang. Bukan? Dari perspektif ini, bukan semua orang boleh samar seperti saya. Tidak semuanya adalah sama. Kerana keadaan berbeza, janganlah anda berfikir, aku marah kerana mereka tak ikut caraku. Jika anda mempertimbangkan pandangan orang lain terlebih dahulu, anda berfikir, itu dapat difahami. Sebab itulah semua penumpang menjadi senyap dan bersabar. Walaupun anak itu membuat kekecohan dan menjerit di dalam kereta api. Betul? Jadi, jika semua Sion di seluruh dunia mematuhi perintah, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saya percaya bahawa Injil pasti akan diberitakan di Samaria dan hujung bumi. Mari kita lihat buku 1 Yohanes bab 4. Buku 1 Yohanes bab 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Tuhan sempurna di dalam kita, iaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Kerana sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, kerana Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kerana barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Tuhan. Dan perintah ini kita terima. Dari siapa? Dari dia. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalian, anda mau disayangi, betul? Tidakkah anda semua mau menerima kasih Tuhan? Jika begitu, perintah ini adalah wajib antara saudara-saudari. Kita harus memenuhinya. Jadi, semua orang harus tahu cara untuk bertimbang rasa, mengalah, saling memahami, dan bertoleransi di Sion. Begitu juga dalam keluarga kita. Semua orang harus bersabar dan bertahan tanpa berkata-kata. Setiap hari, kita harus bertahan. Seperti yang kita lihat tadi, ada sebab mengapa suami bersabar. Jika suami mengalahkan istrinya, akhirnya dia boleh kehilangan keluarga. Sekarang, berapa banyak suami seperti itu di sekeliling kita? Ketika pasangan berkahwin, mereka bersumpah bahawa kasih mereka tidak akan berubah meskipun langit runtuh. Namun, berapa banyakkah pasangan di sekeliling kita berpisah selepas sebulan atau 2 bulan? Saya berfikir bahawa masalah itu timbul kerana mereka hanya menegaskan pandangan sendiri. Begitu juga dengan gereja kita. Apabila kita hanya melihat semua dari pandangan sendiri, semua orang akan kelihatan kurang. A ada kekurangan, B ada kekurangan, dan C ada kekurangan. Kerana semua orang ada kekurangan, kita berasa tersinggung.
Kerana tersinggung, suara kita pun semakin kuat. Akibatnya, orang lain akan berfikir bahawa mereka dimarahi dan semakin menyepikan diri. Akibatnya, banyak kejadian dan masalah timbul di gereja, keluarga, mana-mana organisasi atau kumpulan disebabkan kekurangan persefahaman. Sebab itulah kita melihat kandungan ini pada hari ini. Walaupun isteri tahu bahawa dia melakukan kesalahan, dia asyik menegaskan poin dia. Kenapa awak selalu mengalah kepadaku setiap kali kita bergaduh? Berasa ingin tahu, dia bertanya kepada suaminya. Suami itu berkata, awak milikku. Apa gunanya aku melawan dan mengalahkan awak? Dia tidak berniat untuk menang. Pada saat dia menang, keluarganya akan rosak. Jadi suami itu pilih untuk mengalah. Jadi, jika isteri-isteri berfikir, mungkin suamiku pun seperti ini. Mereka hampir 99% adalah betul. Mungkin ada kira-kira 1% tidak, tetapi kerana hampir 99% adalah betul, sila banyak mengkalahkan dan menghiburkan hati suami anda dan berkata, terima kasih kerana selalu biar aku menang. Terima kasih jika anda dapat berkongsi banyak perkataan yang mesra dengan mereka. Mari kita teruskan dengan buku 1 Yohanes bab 4 ayat 19. Bab 4 ayat 19. Kita mengasihi kerana Tuhan bagaimana? Alkitab mengajar bahawa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ada tertulis bahawa jika kita gagal untuk selalu mengasihi saudara-saudari, kita adalah seperti pembunuh secara rohani. Mari kita pastikan ini dengan membuka buku 1 Yohanes bab 3. Bab 3 ayat 13 tertulis, janganlah kamu hairan, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, iaitu kerana kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah apa? Membenci seseorang adalah seperti membunuh secara rohani. Kerana ini ialah firman Tuhan. Ini pasti benar. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya, Kristus, iaitu bahawa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 18. Marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita harus melakukannya kerana perintah ini diberikan kepada kita. Buku Efesus bab 4. Buku Efesus bab 4 ayat 21. Bab 4 ayat 21 tertulis, jika kamu telah mendengarnya dan diajar olehnya, sebagaimana kebenaran itu dalam Yesus, berkenaan kelakuanmu yang dahulu, kamu bagaimana mengingkirkan dirimu yang lama, yang dirosakkan oleh hawa nafsu tipu daya. Ayat 23. Dan diperbaharui dalam roh pemikiranmu, serta berubah kepada diri baru, menurut teladan Tuhan dalam perbenaran dan kesucian sejati. Jika dulu anda kurang mengamalkan perintah kasih, bagaimana jika cuba melakukan semuanya dengan kasih Tuhan, baik di gereja, rumah, maupun tempat kerja mulai sekarang? Kerana inilah perintah. Orang yang mematuhi perintah ini akan sentiasa diberkati, sama ada mereka masuk atau keluar. Namun, orang yang mengabaikan perintah ini akan menghasilkan akibat yang tidak baik. Mereka akan dikutuk, sama ada mereka masuk atau keluar. Jadi, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang menuruti perintah kasih Tuhan, mengingkirkan diri yang lama dan berubah kepada diri baru. Ayat 25.
Janganlah lagi berdusta. Hendaklah setiap orang daripada kamu bercakap benar sesama manusia, kerana kita adalah sesama anggota. Apabila kamu marah, janganlah sampai melakukan dosa. Jangan kekalkan kemarahanmu hingga matahari terbenam. Ini kerana anda memberi iblis peluang untuk mengawal hati kita. Jangan kekalkan kemarahanmu hingga matahari terbenam. Dan jangan beri tempat kepada iblis. Ayat 29. Janganlah biarkan kata-kata yang kesat keluar dari mulutmu, tetapi lafazkanlah teguran baik yang membina, mengikut keperluannya, supaya membawa berkat kepada yang mendengar. Dan janganlah kamu menyetihkan Roh Kudus Tuhan yang telah memeterai kamu bagi hari penebusan. Bagaimana? Singkirkanlah segala kepahitan, keberangan dan kemarahan, perkataan dan umpatan, bersama segala niat jahat. Tuhan menginginkan kita seperti ini. Marilah kita buang semua perkara ini. Jika dulu kita jahil dan menyangka bahawa perkara itu daripada Tuhan, sekarang kita harus menyingkirkan semua itu dan hanya menggunakan apa yang daripada Tuhan. Kasih datang daripada Tuhan. Sebab itulah Alkitab mengajar kita bahawa orang yang memilih kasih sentiasa dapat menang, diberkati, mencapai kebahagiaan dan kedamaian, dan akan dibimbing dalam perjalanan ke syurga. Singkirkanlah segala kepahitan, keberangan dan kemarahan, perkataan dan umpatan bersama segala niat jahat. Apakah yang ayat 32 katakan? Dan berbelas kasihlah satu sama lain. Bersikap baik, saling memaafkan, sebagaimana Tuhan telah mengampunimu dalam Kristus. Kita harus melakukan seperti Dia. Ini ialah permintaan bapa dan ibu. Kita harus melakukan ini agar kita dapat memberitakan Injil yang dasarnya ialah kasih. Ibu berkata bahawa dia berharap tiada orang berasa sunyi semasa menginjil. Jadi, jika kita berasa kasih terhadap satu sama lain semasa menginjil dengan kasih, kita tiada sebab berasa sebi, bukan? Bab 5, ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut siapa? Tuhan, seperti anak-anak yang kekasih. Walaupun Tuhan tidak berdosa, Dia menjadi korban penebusan dosa kita, menanggung kesakitan dan penderitaan salib, semua jenis penghinaan dan ejek bagi pihak kita. Marilah kita merenungi sekali lagi kasih bapa, pengabdian ibu dan pengorbanan yang mereka letak di depan kita. Semoga tahun ini akan menjadi tahun yang baik apabila kita menghabiskan semuanya dan menambahkan kerja penginjilan dengan kasih. Semua ahli keluarga Sion kita, tidakkah anda bersetuju? Kerana inilah perintah bapa dan ajaran ibu, saya berharap bahawa pada tahun ini kita betul-betul dapat ikut jalan ini sampai akhir, agar gereja, keluarga anda dan kita masing-masing akan diberkati. Saya juga berdoa sungguh-sungguh agar gereja Tuhan dapat mengajar dengan betul apa itu berkat dan kebahagiaan yang benar kepada seluruh perkampungan global. Dengan ini saya tambahkan kubah. Sekian, terima kasih.